أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fadil Ustaz Adil, Imam muda kita, Al-Lali Jawatan Kasih Surau, tuan-tuan dan Allah SWT, anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita ditemukan sekali lagi oleh Allah SWT untuk menyambung pengajian kita daripada buku tebal ni. Ini dia buku dia, Encyclopedia Salat. Okey, insya-Allah ya, lepas khatam ni alim lah kita insya-Allah bab solat. Alim bab solat lah ya, sebab segala-galanya disentuh di sini ya. Banyak perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan solat daripada bermulanya cerita tentang at-taharahnya kemudian sekarang kita masuk bahagian azan ya, insya-Allah. Baik, kita sambung pengajian kita pada hari ini daripada kitab ini, Encyclopedia Salat atau Mawsu'ah As-Salah. Dan hari ini tajuk kita antaranya ialah syarat azan. Cerita pasal azan ni memang kita dah tahulah ya, azan ataupun dia orang kampung panggil bang ya, orang panggil bang. Baik, jadi syarat azan antaranya mestilah dah masuk waktu. Jangan kita excited sangat nak azan belum masuk waktu dah azan sebab kita tahu fadilat dia sangat besar kan. Bersaing ada seorang azan sebelum masuk waktu, ada seorang azan selepas masuk waktu. Apa hukum dia? Tak sah bahkan ada ulama mengatakan dia haram diharamkan melakukan azan sebelum masuk waktu dia. Jadi kena masuk waktu dulu barulah azan itu boleh dikumandangkan. Kenapa tidak boleh kita azan selain daripada dalam waktu solat? Kerana tujuan azan ini yang utama adalah untuk kita bagi tahu orang bahawa waktu solat dah masuk. Contohlah, apa berlaku contohnya kalau di tempat yang jauh daripada masjid. Orang kampung pula tak tahu pukul berapa masuk waktu. Dia bergantung hanya kepada azan. Tiba-tiba azan, dia bangun sedar-sedar azan. Azan pukul 4 pagi contohnya. Dia rumah dia tak ada je. Contoh orang kampung lah kan. Dia pun solat lah. Oh, subuh kata dia dia pun azan. Apa jadi? Maka solat dia tak sah. Jadi sebab itulah ulama kata tak boleh haram melaungkan azan kecuali setelah masuk waktu dia. Tak boleh. Sama juga kalau berlaku contohnya pada bulan puasa. Ramai juga orang setengahnya walaupun dia ada jam, ada waktu solat, dia kadang-kadang bergantung pada azan dekat surau, kat masjid, sebab dekat rumah kat surau kan. Tiba-tiba 7.30 baru masuk maghrib. Maknanya buka puasa lah 7.30. Pukul 7 dah azan. Ni nak ceritanya kenapa tak boleh Kenapa tak boleh? Logiknya kenapa dia tidak dibenarkan dalam hukum syarak? Kerana kalau tiba-tiba orang azan pukul 7, orang dekat rumah tu dah makan kenyang lah lepas tu baru azan sekali lagi masuk waktu yang sebenar. Tak boleh tuan-tuan tidak boleh azan 2 kali ataupun lebih daripada itu, kerana azan ini pada asalnya adalah bertujuan untuk memaklumkan kepada orang ramai bahawa waktu solat dah masuk. Tak boleh cuma ada pengecualian. Ada juga azan boleh 2 kali. Jadi kalau nak buat boleh tuan-tuan Kalau nak buat boleh. Ini memang ada syariatnya. Memang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dibenarkan untuk azan 2 kali, tapi untuk waktu apa? Untuk waktu subuh sahaja. Boleh 2 kali. Tapi bukanlah masa waktu masuk. Sebelum waktu masuk dan selepas waktu masuk. Jadi azan subuh tu sekali sebenarnya. Cuma dia ada azan sebelum subuh dan azan bila masuk waktu subuh. Ini berlaku Ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yu'adhdhinu bilailin faqulu washrabu hatta tasma'u ta'dhin ibni ummi maktum. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita bahawa boleh
Ya, maknanya azan 2 kali. Untuk waktu, 1 kali waktu sebelum subuh dan sekali selepas subuh. Ya. Jadi dalam hadis ni menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda bahawa Bilal melakukan azan pada waktu malam. Pada waktu malam tu maknanya sebelum subuh lah. Ya, bukan waktu malam maknanya pukul 12 malam, tak. Sebelum subuh. Contohnya kalau kita masuk subuh katalah pukul 6 sebagai contoh. Jadi azan pertama itu boleh berlaku sekitar jam 5.30 ataupun lebih awal sedikit. Untuk apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk menggerak ataupun membangunkan orang yang masih dalam tidur, atau mengingatkan orang supaya bangun untuk bersahur. Itu matlamat dia lah, azan yang pertama tu. Okey, itu maknanya azan yang diazan kalau zaman Nabi. Azan itu adalah azan Bilal. Kalau Bilal azan, iaitu azan yang pertama tu, itu azan belum masuk waktu subuh. Maka bila dengar azan yang pertama, bangunlah untuk bersahur. Boleh makan, boleh minum dan sebagainya, sehinggalah azan yang kedua, iaitu azan yang diazankan oleh Ibnu Ummil Maktum. Ini sama sahabat lah, sama sahabat. Jadi pada zaman Nabi, kalau kita berdasarkan pada hadis ni, ada 2 orang yang azan. Antaranya azan yang pertamanya Bilal kalau waktu subuh, yang keduanya azan Ibnu Ummil Maktum. Itu nama seorang sahabat. Jadi dikecualikan kalau waktu sebelum subuh ni boleh, boleh benar. Bahkan ada tengah-tengah tempat pun dibuat. Dekat kampung saya pun buat, tuan-tuan. Dekat kampung saya dia ada tahfiz, pukul 5 tu dah azan. Azan pertama pukul 5. Jadi pukul 5 tu budak-budak tahfiz dah bangun. Bangun dia orang solat tahajud, baca Quran dan sebagainya. Jadi kita pun tumpang-tumpang lah. Kebetulan ada tahfiz kat sebelah rumah. Tahfiz pun alhamdulillah diasaskan oleh arwah ayah dia saya lah dulu waktu dekat kampung. Jadi azan yang pertama pukul 5 lebih kurang. Lepas tu masuk waktu baru azan balik. Sekali lagi lah, mana 2 kali azan. Yang tu dibolehkan. Selain daripada itu tidak boleh azan, kecuali dalam solat subuh lah. Sebelum subuh tu boleh. Sebab itu memang ada nas yang jelas daripada Nabi SAW. Baik. Kemudian perkara yang kedua berkaitan dengan syarat azan. Azan hendaklah disempurnakan oleh hanya 1 orang saja. Maknanya tak boleh kongsi-kongsi azan. Saya ingat masa kecil-kecil tu pernah ni. Ayah suruh pergi azan, kita pakat sikit seorang. Yang mulia tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai asyhadu an la ilaha illallah, yang lain sambung. Tak boleh rupanya. Tak boleh. Tak boleh kongsi azan. Azan kena seorang saja sempurnakan. Tak boleh separuh-separuh, kecuali kalau dia uzur dan sebagainya, itu pun tak boleh juga, tak boleh sambung. Kena ulang semula lah. Contohlah tengah-tengah azan sakit perut, tak boleh nak habis, tak boleh kata tak sempat nak habis, kena berhenti juga. Berhenti tak apalah, berhentilah dia. Tapi orang lain sambung balik. Boleh sambung balik orang lain, tapi sempurnakan yang daripada awal lah, kena awal lah. Dia tak boleh sambung. Dia tidak boleh menyambung azan. Dia kena hanya seorang saja menyempurnakan azan tersebut. Dia tak boleh kongsi-kongsi, kan? Kita kata pahala banyak kan, kita nak kongsi-kongsi lah. Jom kita kongsi-kongsi sikit seorang, ataupun balah nak azan, berkelahi nak azan, tak apalah, kau ambil separuh, aku ambil separuh. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Azan tidak boleh dikongsikan. Kalau dikongsi tak sah azan tu, maka kena sempurnakan azan semula lah. Kena buat semula lah. Baik. Kemudian yang ketiganya, azan hendaklah dilafazkan dalam bahasa Arab. Tiba-tiba kita rasa nak azan bahasa Melayu lah, orang tak faham. Contoh azan bahasa Arab, orang tak datang solat. Dia orang ni tak faham ke apa benda kan. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Yang lain elok cantik kan. Yang tempat hayya 'alas solah tu, jom kita sembahyang. Azan kuat-kuat. Boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. Kena faham ke tak faham ke, maka kena dalam bahasa Arab. Kecuali ada ulama menjelaskan kat sini, kalau sekiranya memang tempat itu memang tak ada muazzin yang boleh sebut dalam bahasa Arab, memang tak boleh langsung. Tak boleh langsung, di mana orang tak mengaji langsung lah. Contohnya satu kampung tu baru masuk Islam. Contohnya lah, satu kampung tu baru masuk Islam. Bilal pun dia ambil lah siapa-siapa Bilal, imam, tak kisah siapa lah. Contoh lah kan.
Jadi contohnya macam perkampungan orang asli contohnya. Satu kampung tu masuk Islam belaka. Kemudian buat surau. Dia pun nak solat. Nak azan tak hafal azan. Tak ingat azan langsung. Maka boleh ulama menyebutkan diharuskan mengharuskan mengikut mazhab Syafi'i, mengharuskan seorang yang bersolat mendirikan dalam bahasa yang difahaminya sekiranya dia tak tahu menyebut dalam bahasa Arab. Kecuali dia memang tak boleh betul lah. Maka dibolehkan mengikut mazhab Syafi'i. Baik. Seterusnya syarat azan ialah mesti didengari. Azan ni sebab memang kita lakukan kuat-kuat tuan-tuan supaya orang dengar. Tujuannya apa dia? Bukan saja nak bagi tahu waktu solat dah masuk, nak ajak orang solat sama-sama dekat surau, dekat masjid. Itu utamanya. Jadi kalau azan pun bisik-bisik, macam mana cerita tak dengar kan? Azan tapi bisik-bisik. Kita seorang je dengar. Kan? Lepas tu mic pula tak pasang pula. Kalau mic pasang okeylah, perlahan pun dia dengar kat luar kan. Kena kuatkan. Dia mestilah didengari kerana apa? Tujuan dia untuk menyampaikan waktu azan dah masuk dan mengajak orang supaya datang sama-sama bersolat. Okey? Baik, selain daripada itu juga syaratnya juga mestilah tertib. Tak boleh la ilaha illallah hujung dulu ambil. Terbalik. Tak boleh tuan-tuan. Tidak boleh walaupun memang disebutkan lafaz-lafaz kesemuanya, tapi mesti mengikut cara dan tertib yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab azan ini adalah satu perkara ibadah. Azan ini benda ibadah, dan ibadah ini telah dinaskan dalam buku syarak, telah disebutkan oleh Nabi lafaz-lafaznya. Maka tak boleh kita nak reka-reka, tak boleh nak tambah-tambah, tak boleh nak kurang-kurang, tak boleh nak dulu ke depan belakang depan, tak boleh. Mesti ikut lafaz dengan teratur seperti mana yang dijelaskan ataupun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian selain daripada itu juga mestilah berturut-turut. Mesti berturut-turut. Maknanya tidak bolehlah Allahu Akbar. Pergi kat luar minum-minum dulu kan. Contoh-contoh sembang-sembang borak-borak, datang Allahu Akbar. Sambung balik kan. Lepas tu pergi sembang-sembang tu, shopping tu datang. Tak boleh tuan-tuan. Mesti berturut-turut. Kecuali kalau sekiranya dia punya gap tu, dia punya selang dia tu hanya sebentar, tidak mengapalah. Contohnya tengah-tengah azan tiba-tiba orang panggil emergency. Nak dengar apa benda ni. Katalah ada khabar yang tidak baik contohnya, ataupun khabar gembira. Okey, dengar, okey, sambung balik, tak apa kan. Tapi tidak boleh terlalu lama dia punya selang itu. Kerana apa? Kerana dia boleh mengganggu azan itu. Syarat dia mesti berturut-turut. Mesti berturut-turut. Tidak boleh ada dia punya selang yang panjang. Baik, selain daripada itu juga syaratnya adalah mesti orang yang melakukan azan itu adalah orang Muslim. Mesti orang Islam. Kerana ini adalah ibadah, dan ibadah ini tidak dikira daripada orang yang bukan Islam. Baik, kalau sekiranya seseorang itu azan, dia azan dah habis la ilaha illallah, habis, tiba-tiba murtad selepas azan. Cerita pasal murtad ni tuan-tuan macam-macam hari ni macam-macam berlaku. Ramai orang yang sama ada sengaja atau tak sengaja, faham atau tak faham, sama ada tangan-tangan tersembunyi di belakang, wallahu alam, kita tak tahu. Kes murtad banyak hari ni tuan-tuan. Dengan kata-kata, dengan perbuatan. Sebab murtad ni boleh berlaku dengan 3 kaedah, 3 cara. Yang pertamanya, murtad melalui perkataan. Mana kalau orang tu kata dia bukan lagi Islam contohnya, dia boleh keluar daripada Islam. Ataupun dia kata, okey, dia ada 2 isu. Contohnya dalam kes yang terbaru ni, yang pergi dekat dekat Taman Tun tempat yang lawak tu kan. Yang lawak lawak pun ya Allah, buka baju lawak kan. Apa kelawak ni? Apa panggil lawak bodoh kan. Okey. Itu kalau begini dalam isu menutup aurat sebagai contoh tuan-tuan, menutup aurat ni wajib. Okey. Kalau sengaja tak tutup aurat, okey, saja buka. Dia tak kata apa-apa, dia buka aurat.
okey, depan orang ramai pun maknanya hukumnya haram lah. Tapi kalau niat dia mempersendakan hukum menutup aurat, maka dia boleh jadi murtad dan keluar daripada Islam. Tengok niat dia lah. Ya, tengok niat dia. Jadi sebab tu jangan mempermainkan hukum Allah Ta'ala. Jadi perbuatan dia kalau sekiranya ada niat untuk menghina Islam, menghina hukum Allah, maka boleh jadi murtad dan keluar daripada Islam. Hukum murtad yang dia tuan-tuan dalam Islam, pancung. Dalam Islam hukumnya pancung. Orang yang sah murtad dalam Islam, hukuman dia mengikut jumhur ulama adalah dibunuh, dihukum bunuh setelah diberi peluang untuk bertaubat selama 3 hari. Okey, contohnya lah kes yang baru ni, contohnya lah kalau disabitkan kesalahan bahawa dia memang murtad, contohnya disabitkan. Tapi bukan sabit dengan kita yang bukan netizen yang menghukum dia betul tak betul, dia salah tak salah, dia murtad atau tak murtad. Kes ini mesti dibawa di mahkamah. Mahkamah bicarakan, bawa bukti-bukti. Kalau dia kata dia tak mengukum salah, okey, bawa bukti, bawa saksi-saksi. Kalau betul sabit kesalahan, dijatuhkan hukuman oleh mahkamah negara Islam lah, mahkamah yang menjalankan undang-undang Islam sepenuhnya lah, maka boleh dikenakan hukuman bunuh. Tetapi sebelum hukuman bunuh ini dilaksanakan, maka perlu diberikan peluang untuk dia bertaubat selama 3 hari. Okey, bagilah kaunseling, bagilah nasihat, bagilah peringatan, bagilah tazkirah, ceramah dan sebagainya, ikutilah kursus ke apa benda, tak kisahlah. Jadi kalau sekiranya dia masih lagi enggan, tidak mahu lagi bertaubat kepada Allah Taala setelah disabitkan kesalahan, telah diberi peluang untuk bertaubat dan kembali kepada Islam, mengucap balik selepas 3 hari, maka dia boleh dikenakan hukuman bunuh ikut undang-undang Islam. Kenapa dia perlu dikenakan hukuman bunuh, tuan-tuan? Ini bukan merujuk kepada kes yang inilah. Secara umumnya, orang yang murtad ini, dia membawa fitnah yang besar kepada Islam. Antara maqasid asy-syariah ialah hifzuddin, menjaga agama. Jadi, macam mana agama Islam ini dipelihara oleh Allah SWT? Antaranya ialah dengan mengadakan hukuman yang berat bagi orang yang murtad. Sebab apa? Hari ini kenapa orang begitu mudah untuk melakukan sesuatu yang boleh membawa murtad? Kenapa orang mudah menghina Islam? Kenapa orang mudah menghina Nabi, menghina Allah? Contohnya. Kenapa? Sebab tidak ada hukuman yang berat. Okey? Dan ada kemungkinan pula pergi mahkamah kadang-kadang ialah dengan kebijaksanaan, peguam-peguam kadang boleh lepas. Contohnya boleh berlaku macam ni. Jadi sebab tidak ada hukuman yang berat, itulah menyebabkan orang berani buat macam-macam. Tidak ada hukuman yang berat. Sepatutnya kalau laksanakan hukuman bunuh, insya-Allah memang payah kita nak jumpa orang yang berani dengan mudah-mudah nak buat satu benda yang menghina Islam dan sebagainya. Jadi undang-undang kita ni memang tidak mampu sebenarnya. Undang-undang yang ada di Malaysia ini tidak mampu menyelesaikan masalah manusia. Okey, yang mampu menyelesaikan masalah manusia hanyalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya kes murtad, tuan-tuan, kes ekonomi, kes harga barang naik sebenarnya, mana masalah ekonomi sebenarnya dia banyak merujuk kepada apa? Kepada jauhnya manusia daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada kait-kait, dia ada berkait-kait. Okey, kalau sebuah negara itu, tuan-tuan, memang dia punya sumber alamnya memang banyak dan kaya. Okey, dan ditadbir dengan baik oleh pemimpin yang baik, pemimpin amanah, pemimpin yang tidak rasuah, pemimpin yang tidak menyalahgunakan kuasa. Contohnya, tidak menggunakan duit untuk tujuan peribadi, contohnya. Kalau pemimpin yang baik, tuan-tuan, rakyat insya-Allah akan dapat hak dia. Okey? Jadi kadang-kadang kita tengok, tuan-tuan, ekonomi satu negara itu bukan tidak bagus, tapi disebabkan oleh segelintir manusia, maka dia jadi rosak. Yang jadi rosak disebabkan oleh perbuatan manusia. Itu masalah dia. Baik. Baik, kita berbalik kepada apa yang kita sebutkan tadi, bahawa mana kita sebut tadi? Muslim. Muslim. Tadi kita sebutkan antara syaratnya adalah Muslim. Jadi contohnya tadi, kalau sekiranya orang tu dia Islam, okey, lepas azan la ilaha illallah, maknanya kemudian murtad. Okey, murtad. Murtad sah tak azan dia? Sah. Sebab apa? Sebab dia dah habis selesai azan dia baru dia murtad.
Tapi kalau tengah-tengah azan dia murtad, maka tak sahlah azan tu. Tapi sebabnya dia dah selesai azan, barulah dia jadi murtad, maka pada ketika itu azan itu dianggap sah. Dianggap sah. Baik. Selain daripada itu juga syaratnya adalah mesti yang azan itu adalah lelaki. Lelaki. Hari ni viral tuan-tuan. Dalam satu website dekat apa nama ni, dekat Facebook dekat mana, dekat US ke? Dekat Jerman dekat Jerman ada kes berlaku dekat Jerman, tuan. Allahu akbar. Yang mengasas tu dia wallah alam Islam tak Islam lah, tapi dia buat masjid, tuan-tuan. Buat masjid boleh campur lagi perempuan, solat satu sah, tuan-tuan. Azan boleh orang yang perempuan azan duduk satu sah, bayangkan, tuan-tuan. Allahu akbar. Tapi tak tahulah siapa yang saya pun tak berapa jelas sama ada mereka yang mencipta itu orang Islam betul ataupun orang yang bukan Islam. Tapi kebanyakannya kita tahu kadang-kadang benda ni perbuatan orang yang bukan Islam. Dia beli bangunan, dia buat masjid atas nama masjid. Kononnya mereka itu Islam lah. So solat, imam pun perempuan, lelaki duduk kat belakang. Ini pernah berlaku sebelum ni. Aminah Wadud saya pernah jadi imam dekat Amerika. Jadi ini kesesatan yang berlaku pada hari ini. Jadi kalau kita, walaupun benda itu memang jelas lah, kalau kita budak-budak pun tahu, dia rasa nampak pelik macam mana orang perempuan jadi imam kan. Tapi hari ini berlaku, tuan-tuan, dan ramai pengikut dia. Itu yang pelik tu. Ini kenapa ni, tuan-tuan? Antaranya ialah disebabkan oleh kejahilan. Dia baru-baru nak kenal Islam, maka this is the real Islam. Inilah Islam yang sebenar. Gabungkan antara Islam dengan Kristian, dengan apa semua, subhanallah. Lepas tu buat masjid. Allahu akbar. Macam-macam dugaan, tuan-tuan, akhir zaman. Jadi dalam Islam, muazzin itu mestilah lelaki, ataupun azan itu adalah dilakukan oleh seorang lelaki, dan haram bagi perempuan melakukan azan kerana ia mungkin boleh membawa fitnah. Boleh membawa dosa, maka tidak boleh. Begitu juga tidak sah azan dilakukan oleh khunsa muskil. Pondan pun tak boleh, tuan-tuan. Tapi dia panggil khunsa muskil. Khunsa yang tidak dapat dipastikan jantinanya. Nak kata laki tak laki, nak kata perempuan tak perempuan. Itu kalau macam tu tak boleh. Dia kena mesti lelaki yang sah, yang tulen, baru boleh melakukan azan. Kalau khunsa muskil tak boleh. Kalau khunsa tapi tidak muskil ni memang tahulah, dia nampak macam sifat-sifat dia macam ada perempuan, tapi sebenarnya alat dia lelaki, alat itu berfungsi. Itu dia tidak muskil lah. Ataupun dia cara dia macam lelaki tapi ada alat perempuan yang sempurna yang boleh digunakan pakai, maka tidak muskil lah, maka itu tidak masalah lah. Mana kalau lelaki jelas walaupun ada sifat-sifat perempuan ataupun ada dua alat, tapi alat lelaki lebih berfungsi. Maknanya orang lelaki berfungsi, alat perempuan tak berfungsi, mana dia tidak dianggap sebagai khunsa muskil. Khunsa muskil ni dia antara dua, dia tak tahu, tak beza. Lelaki nak kata lelaki pun tak lelaki, nak kata perempuan tak perempuan. Itu tak boleh. Itu syarat-syarat dia. Baik, tuan-tuan, Allah SWT. Seterusnya sunat azan. Ini banyak kita sebenarnya dah buat lah. Muazzin dia dah buat, dah praktis hari-hari dah ni. Okey, tapi kita baca untuk maklumat kita semua, supaya apa? Supaya mungkin ada perkara-perkara baru yang kita mungkin kita tak, mungkin kita dah buat sebahagiannya, tapi ada mungkin sebahagiannya kita tak dapat maklumat yang jelas. Jadi hari ini insya-Allah kita jelaskan lagi, okey, maklumat-maklumat yang telah pun kita tahu, untuk penambahan lah, insya-Allah. Baik. Kita baca tentang sunat-sunat azan. Okey, sunat-sunat azan ni tidak wajib, tapi menyempurnakan azan, menjadikan azan itu lebih baik dan lebih besar ganjarannya di sisi Allah SWT. Kita dah cerita dah tentang kehebatan muazzin ini. Antaranya Allah Taala mengampunkan dosa dia sepanjang suaranya. Mana hebat orang yang menjadi muazzin ni. Cuma kita nak sempurnakan lagi dengan cara bagaimana? Caranya ialah dengan cara kita membuat apa-apa yang disunatkan. Okey, apa yang disunatkan, tuan-tuan, semasa azan? Yang pertamanya bersuci. Maknanya contoh, waktu azan dah masuk, dah lewat, datang surau tak sempat ambil wudu, boleh tak azan dulu? Boleh azan, tak ada masalah. Tapi tak dapatlah pahala sunat, dia jadi makruh lah.
Okey, tapi sah tak azan? Sah azan dia. Hatta kalau dalam hadas besar sekalipun boleh azan, sah azannya, tetapi makruh, tak dapat pahala sunat lah. Contoh tak tahulah macam mana nak gambarkan kan. Contohnya dia memang duduk dekat masjid ataupun dekat surau. Dia memang kerja dia adalah muazzin. Contohnya kan, tiba-tiba dia sedar-sedar dah lewat. Dia dalam junub, contoh tak sempat. Tak apalah, pergi azan dulu. Lepas tu mandi. Lepas tu baru pergi solat. Boleh. Boleh. Sah azannya walaupun dalam hadas besar ataupun hadas kecil, ataupun pakaian dia kotor, kena najis dan sebagainya, masih boleh melaungkan azan. Tetapi tak dapatlah pahala sunat. Sebab pahala sunat mestilah bersih daripada dan suci daripada hadas kecil dan hadas besar, serta suci daripada najis. Baik. Kemudian yang keduanya, menghadap kiblat. Pun sunat. Pun sunat. Tapi contohnya lah, satu hari rasa nak ubah, nak tukar kan. Nak azan dalam atas tangga lah, menghadap ke jalan raya. Sebab biasa azan dekat sini orang tak datang kan, surau kan. Azan dekat tu orang lalu lah untuk azan, Allahu Akbar. Orang pun pelik kan. Bila pelik tu orang datang, mungkinlah. Okey, tapi hukumnya makruh. Maknanya tidak dapat pahala sunat lah. Jadi nak dapat pahala sunat, dia kena menghadap kiblat. Baik, selain daripada itu, yang sunat juga, azan sunat dilafazkan oleh muazzin yang baik dan merdu suaranya serta nyaring. Merdu ni maknanya bukanlah sampai taraf atau tahaf, maknanya qori kan. Qori antarabangsa tuan-tuan. Muazzin kita pun masya-Allah dah merdu dah tu. Alhamdulillah. Jadi kemudian bukan sahaja merdu, kemudian serta nyaring. Mesti suara dia kuat. Okey, mesti suara kuat. Ini berdasarkan kepada arahan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Zaid agar mengajar Bilal lafaz-lafaz azan, kerana suara Bilal lebih baik daripadanya. Jadi Abdullah bin Zaid pun dia nak azan, tapi Nabi kata tak apalah, kamu bagi dekat Bilal, sebab Bilal suaranya lebih baik. Sebab dia ada hikmahnya tuan-tuan. Ada hikmahnya suara yang merdu ni. Sama juga kalau kita dengar orang baca Quran tuan-tuan, suaranya merdu, kita rasa nak dengar lagi, kita rasa seronok dengar. Tapi kalau orang baca tak sedap tuan-tuan, suara tak sedap, bacaan salah pula, kita dengar pun sakit telinga tuan-tuan. Contoh itu nature lah, itu nature. Itu nature. Sebab tu kita bila dengar syekh-syekh kita tengok dekat YouTube tu sampai juta-juta, puluh-puluh juta tuan-tuan orang tengok. Sebab apa? Antaranya bacaan dia yang sedap, suara dia yang merdu, bacaan dia sangat bagus. Itu orang menarik. Tapi kalau saya baca Quran tuan-tuan, nak dapat 10 pun bayar. Maknanya suara saya tak merdu lah. Contohnya kita buat nak dapat 10 orang pun yang view pun bayar tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita bukan syekh-syekh korek-korek yang hebat. Tapi tak apalah. Kita baca untuk kita dengar sendirilah. Kalau orang pun tak nak dengar Tapi itulah kelebihan dia. Memang itu kelebihan yang Allah bagi mereka yang mempunyai suara-suara yang merdu. Begitu dalam ibadah pun bagus. Sama juga dalam azan, baca Quran dan sebagainya, bagus. Tapi jangan pula kita yang suara tak merdu ni rasa lemah semangat pula. Kan? Dengar-dengar tiba rasa suara tak merdu lah, tarik diri, tak nak jadi muazzin. Tak. Suara kita dah merdu dah tu, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Contohnya maknanya kalau orang datang tu dengar tu, okey, merdu lah tu, insya-Allah. Okey, baik. Kemudian seterusnya sunat juga dinyaringkan. Sunat bukan wajib tapi sunat. Tapi sekurang-kurangnya mestilah didengari oleh seorang. Seorang paling kurang seorang kena dengar. Bila azan sekurang-kurangnya satu orang kena dengar, barulah sah. Okey? Tapi kalau orang tu memang jauh, contoh tu tak boleh dengar, lain ceritalah. Tapi sekurang-kurangnya maknanya suara kena kuat lah. Orang dengar tak dengar tu lain ceritalah. Yang penting suara perlu dinyaringkan. Okey? Sekiranya tidak menggunakan pembesar suara, azan hendaklah dilaungkan di tempat yang tinggi. Ini kalau kaedah lah. Kalau dulu-dulu dia naik atau bukit dan sebagainya, ataupun naik bangunan yang tinggi, kalau tidak ada pembesar suara, supaya apa? Bila naik tempat yang tinggi, suara dia lebih jauh pergi. Maknanya sebab tidak ada halangan, maknanya lebih jauh, lebih ramailah orang yang akan mendengar suara azan kita.
Baik, selain daripada itu juga sunat juga berdiri. Okey, tetapi boleh duduk kalau sekiranya ada keuzuran. Boleh. Jadi kalau nak duduk pun tak apa. Kan? Saja nak duduk, rasa penat, tak nak berdiri kan? Boleh. Tapi tak dapat sunat lah. Tapi sunatnya berdiri. Kemudian seterusnya menghadap ke kanan apabila membaca ataupun melakukan lafaz hayya 'alas salah. Ini kita buat hayya 'alas salah, kita pusing ke kanan hayya 'alas salah ke kanan. Okey. Baik, kemudian muka dan dada, bukan muka saja, muka dan dada. Kita kadang-kadang muka sajalah. Kadang-kadang nak muka dan dada berpusing menghadap ke kanan masa menyebut hayya 'alas salah, dan menghadap ke kiri muka dan juga dada kita ke sebelah kiri semasa menyebut hayya 'alal falah. Okey? Baik. Kemudian selain daripada itu sunat juga berbisik dahulu sebelum menyebut kalimah yang dilakukan secara senyap sebelum dinyaringkan. Maksudnya sebelum kita kata Allahu Akbar, kita sebut Allah Akbar. Perlahan, lepas tu baru kita lafazkan yang kuat. Begitulah sampai akhirnya. Itu pun juga disunatkan. Kemudian juga yang termasuk perkara sunat ialah memasukkan 2 jari ke dalam telinga. Rupanya ada kaedah dia, masuk jari. Jari di dalam telinga. Okey, masuk jari dalam telinga. Okey, ini pun sunat juga. Dengan tujuan untuk meninggikan suara. Dia secara automatik tuan-tuan, sebab kita memang nak kuatkan suara. Bila kita tutup telinga, dia automatik akan jadi kuatkan suara kita. Kita macam ginilah contoh Contohnya kalau orang yang pakai ni tuan-tuan, pakai earphone. Okey, bila earphone, bila bercakap dengan kita dia cakap kuat tuan-tuan. Sebab apa? Dia rasa macam orang tu tak dengar. Jadi itu hikmah dia. Bila tutup telinga ni, rupanya orang tu akan cakap kuat sebab dia rasa macam takut orang tak dengar, jadi cakap kuat. Jadi sama juga dalam azan ni, kita letak tutup telinga ni, okey, dengan jari kita kiri dan kanan, maka dia akan menguatkan suara kita. Ini juga sunnah. Kemudian yang ke-10, tidak bercakap. Ini pun sunat. Ini pun sunat juga. Kalau boleh fokuskan, dan kalau boleh yang lebih baik lagi tuan-tuan, kita menghayati setiap lafaz-lafaz yang kita sebut. Sebab azan ini bukan hanya sekadar kita panggil orang solat ataupun bagi tahu waktu solat dah masuk. Kita sebenarnya menyeru manusia supaya mengingati Allah. Dakwah tu. Dakwah tu. Hari-hari berdakwah. Untung orang muazzin kalau kita ni payah nak ajak orang solat hari-hari. Kecuali kita duduk kat rumah lah. Kalau kita solat dengan anak-anak, mungkin kita boleh ajak anak kita solat. Okey. Tapi kalau kita bekerja dekat pejabat, contohnya, atau bekerja dekat mana-mana pun, berapa kali kita ajak orang pergi solat? Tak banyak kali tuan-tuan. Pelajar. Berapa kali hari ni ajak orang pergi solat? Contohnya tanya pelajar kan. Mungkin hari ni tak ajak pun kan? Tak ajak pun hari ni. Mana dakwah, bab solat ni tak jalan. Tapi orang yang solat, orang yang azan tuan-tuan, kalau dia azan 5 kali sehari semalam, setiap hari 5 kali dia berdakwah, menyeru manusia untuk mendapat redha Allah Taala. Hayya 'ala salat, mari ajak solat. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mengingatkan, itu dakwah tuan-tuan, subhanallah. Mengingatkan manusia bahawa Allah itu maha besar. Yang lain semua kecil, tinggal semua. Itu hakikat kalau kita syarah lah. Kalau kita syarah dalam bab azan tu, itu hakikat dia. Bila kita kata Allahu Akbar, Allah maha besar, artinya yang lain semua kecil. Yang lain semua tak penting. Yang penting adalah Allah. Tinggalkan semua kerja. Tinggalkan segala urusan. Urusan Allah lebih utama. Allah Ta'ala itu maha besar. Itu mesej yang nak kita sampaikan. Dan mengingatkan juga asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu dakwah. Kalau orang yang faham, yang bukan Islam, hari-hari dia dengar, tidak mustahil satu hari dia akan jadi orang Islam tuan-tuan. Sebab dakwah yang sampai hari-hari. Sebab ramai orang yang bukan Islam, dia faham tuan-tuan. Dia faham. Dia kadang dia mengkaji bila dengar apa benda ni, orang Islam ni kan, setiap waktu solat dia azan apa benda, kadang-kadang dia mengkaji. Dia faham hayya 'ala salah tu, dia Allahu Akbar, dia faham terjemahan dia.
Jadi itu adalah dakwah. Ya, hari-hari dan tidak mustahil, macam saya sebutkan tadi, tidak mustahil dengan azan ini yang kita lakukan hari-hari ini, ya, mungkin akan menjadi asbab untuk orang itu beriman kepada Allah SWT, masuk Islam. Ya, tidak mustahil tuan-tuan. Kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang tak sedar. Tapi mungkin menjadi asbab, ya, untuk seorang itu memeluk Islam contohnya. Okey. Jadi sebab itu ini adalah satu dakwah yang sangat luar biasa. Baik. Kemudian yang seterusnya, antara sunat azan juga adalah menyahut azan. Ya, menyahut azan artinya menjawab azan lah. Ya. Jadi orang yang mendengar azan adalah menyahutnya dengan menjawab secara perlahan-lahan lafaz yang diucapkan oleh muazzin, kecuali ketika sebut hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka disebut apa dia? La haula wala quwwata illa billah. Yang lain sama je. Kalau sebut Allahu Akbar, kita pun sebut Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka kita pun sebut asyhadu an la ilaha illallah. Jawab. Tapi bila sampai hayya 'alas salah, kita kata la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga kalau kita sampai bila dengar azan hayya 'alal falah, juga kita akan kata la haula wala quwwata illa billah. Baik, kemudian dalam waktu subuh, dalam waktu subuh azan dia ada lafaz tambahan yang disebut sebagai disebut di sini ialah as-salatu khairum minan naum. Okey, nak jawab macam mana? Jawab dia sadaqata wa barirta. Ada dua bacaan. Ada dua bacaan. Ada yang membaca secara wa barirta, ada yang membaca secara wa bararta. Kedua-duanya disebutkan di sini boleh digunakan, boleh dipakai keduanya. Sadaqta wa barirta pun boleh, sadaqta wa bararta pun boleh. Yang mana maksudnya ialah kamu benar. Maknanya bila kata as-salatu khairum minan naum, kita pun jawab betul, apa yang kamu cakap betul. Sembahyang itu, solat itu adalah lebih baik daripada naum, daripada tidur. Sadaqta wa bararta atau wa barirta, betul dan baik, betul apa yang kamu buat itu. Maknanya kita sebenarnya sedang berkomunikasi secara tak sedar sebenarnya dengan muazzin. Bayangkan muazzin sebab as-salatu khairum minan naum, orang yang dengar tu kata sadaqta, betul apa yang kamu cakap. Artinya dia telah membagi respon secara tak langsung, ya. Kalaulah kita boleh dengar semua orang cakap tu, masya-Allah, kita rasa macam mana? Rasa seronok, tuan-tuan, sebab kita telah menyeru dan memanggil, telah membangunkan orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian azan, tajuk seterusnya tuan-tuan, kita tengok azan untuk tujuan selain daripada solat. Ada juga tujuan lain. Azan ini memang betul, memang tujuan yang paling utama adalah untuk kita panggil orang untuk menunaikan solat, tetapi boleh digunakan juga untuk tujuan-tujuan selain daripada solat. Okey. Baik, antaranya ialah dibisikkan ke telinga bayi. Alhamdulillah. 2-3 hari lepas saya sempat membisikkan ke telinga baby, hari Khamis lepas lah, alhamdulillah, baby yang ke-16. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tapi sekarang ni masih kat hospital. Malam ni kena ambil. Malam ni lepas kuliah ni kena pergi Putrajaya ambil baby. Nurse bagi tahu baby dah sihat alhamdulillah. Mula-mula tu pakai oksigen juga tuan-tuan. Dah sihat, dah boleh pergi ambil. Sepatutnya tengah hari tadi, tapi tak perasan dia orang telefon. Jadi malam ni akan pergi ambil insya-Allah. Okey. Baik. So azan ini boleh kita disunatkan juga untuk kita untuk kita bisikkan ke telinga bayi. Jadi azan ni tak payahlah pakai mikrofon tuan-tuan. Azan untuk bayi, untuk baby ni tak perlu kuat, dipanggil hanya berbisik-bisik. Maknanya kita tak kuatlah, tidak kuat. Jadi dibisikkan ke telinga kanan kanak-kanak yang baru lahir dan sunat diiqamahkan pada telinga kiri. Okey, kita angkat baby tu, okey, telinga kanan kanan diazankan, kemudian telinga kirinya diiqamahkan. Okey. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kerana mengikut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengazankan ke telinga Hasan ketika beliau dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Baik, untuk kanak-kanak perempuan disunatkan membisik iqamah di telinga kiri.
Dia tak sebut azan, dia sebutkan iqamah untuk anak perempuan, diiqamahkan di telinga kiri. Okey? Baik. Kemudian selain daripada itu juga, azan ini boleh juga digunakan untuk apa? Untuk isyarat darurat atau bahaya. Boleh juga tuan-tuan. Contohnya macam mana? Contohnya kalau sekiranya ada kebakaran, ada peperangan, boleh azan. Jadi orang tahulah. Orang tahu maknanya itu bukan waktu solat lah. Tapi tujuan dia lah untuk memberitahu adanya kebakaran dan juga peperangan. Jadi azan itu bukan nak ajak orang solat. Azan itu untuk memberitahu bahawa ada sesuatu benda yang berlaku, kan? Maka itu juga boleh menggunakan azan untuk kebakaran dan juga apabila berlakunya satu-satu peperangan sebagai contoh. Baik. Selain daripada itu juga tujuan selain daripada untuk solat, azan juga boleh digunakan untuk menghalang gangguan jin dan syaitan. Adik-adik ni kalau selalu kena ganggu syaitan, azankan dia. Azankan dia supaya syaitan lari. Sebab azan ini juga dia sering dilakukan dalam keadaan gangguan syaitan ataupun iblis. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu lahu duratun fa idza qudiyat taswib aqbala hatta yakhtur bainal mar'i wa qalbihi hatta la yadri kam shalla fa idza ra'a ahadukum dhalika falyasjud sajdatain." Maka sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila disuruh untuk bersolat ataupun azan, syaitan akan berundur ke belakang sambil terkentut. Terkentut syaitan. So azan ni sebenarnya sangat-sangat menakutkan bagi syaitan sampai dia terkentut-kentut. Okey, apabila selesai iqamat, dia datang semula menggoda sehingga seorang itu terlintas sesuatu dalam hatinya dan dia tidak tahu berapa rakaat solatnya. Ini kerja syaitan. Kerja syaitan ni adalah untuk mengganggu, gugatkan solat kita. Asalnya memang syaitan tak nak bagi kita solat. Tapi kalau kita datang juga solat dekat masjid, dekat surau, dia akan ganggu kita. Bila kita start solat, mula dia datang macam-macam fikiran. Macam-macam benda yang diingatkan. Dia bawa semua cerita-cerita lama tu. Masa budak-budak pun cerita tu datang dalam solat. Kadang-kadang barang-barang hilang pun jumpa dalam solat, tuan-tuan. Itu menggambarkan apa dia? Satu, menggambarkan ketenangan kita lah. Jiwa kita sangat tenang. Tapi yang keduanya gambaran bahawa kita telah diganggu oleh syaitan. Kalau contohnya kita solat terlupa rakaat, confirm dah kena ganggu. Confirm. Sebab orang yang khusyuk solatnya, orang yang tidak terganggu oleh syaitan, dia tidak mungkin akan hilang ataupun lupa rakaat. Kalau rakaat 4 rakaat tu tahan sikit lah, lupa tuan-tuan. Ni solat subuh pun lupa rakaat. 2 rakaat pun lupa, subhanallah. Tengok benar. Jadi ini boleh berlaku, tuan-tuan. Kenapa syaitan ini memang sentiasa berusaha sedaya upaya untuk mengganggu kita. Isyak dah ke? Dah masuk? Isyak dah masuk, tuan-tuan. Kalau masuk waktu bagi signal. Boleh saya berhenti, insyaAllah. Kalau tak bagi signal tu, dia akan terlajak je. Okey, tuan-tuan. Oleh kerana waktu isyak pun dah masuk, InsyaAllah kita sambung di hari-hari yang akan datang, insyaAllah. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang, Allah kelemahan saya sendiri, tak mahu banyak-banyak. Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.